بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul, dan kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid yang disusun oleh Sayyidil Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Jadi kita akan sambung pada pelajaran yang kedua kalau tak salah. Betul iaitu tajuknya iman. Berkata pengarang, qala musannifu rahimallahu nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Erti iman ialah percaya. Baik. Dari sudut percaya ini buat catatan dari sudut bahasa. Seterusnya, iaitu percaya akan adanya Allah. Jadi percaya di sini adalah yakni yakin 100%. Tu. Kalau kita biasa baca amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kan? Biasa kan? Amantu billah. Jadi mesti 100% yakin. Tu. Sebab tu yakin ni juga ulama bahagikan kepada 3, iaitu boleh buat catat ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Saya ulang Jadi kan dalam kitab kita sebut erti iman ialah percaya. Ini dari sudut bahasa. Sambungan lagi daripada kitab kita, iaitu percaya akan adanya Allah. Bila sebut percaya akan adanya Allah, makna percaya yakni beriman kepada Allah Ta'ala itu mesti 100% yakin. Tak boleh ada zon, tak boleh ada syak, tak boleh ada waham. Siapa ingat apakah ketiga-tiga ni? Ada pen kan?
dia ada yakin, lepas tu dua, lepas tu syak. Kena matematik less macam ni kan. Kurang daripada syak. Jadi yakin 100%, dhan sangkaan kurang dari 100%, lebih dari 50%, syak 50-50 ataupun 50% lah, 50%. Waham kurang dari 50%, 49 ke bawah. Jadi bila sebut bab iman ini mesti kena tu. Percaya, iman dari sudut bahasa, daripada sudut syarak apa dia? Percaya, yakni yakin akan adanya Allah, wujudnya Allah. Nombor apa? Bukan saja adanya Allah, plus membenar apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu maksud iman. Sebagaimana yang tertera dalam kitab kita tu. Jadi kita sebut tadi iman, erti iman dari sudut bahasa yakni percaya. Dari sudut istilah dia, percaya akan adanya Allah dan membenarkan segala yang dibawa oleh Rasulullah. Percaya tu berapa? 100%. Bawah daripada itu walau 1% tak boleh. Yang itu dinamakan dhan, sangkaan. Kalau lebih kepada tinggi sangkaan dia, berat sangkaan. Kalau dalam pengajian tasawuf kita ada husnul dhan dengan su'ul dhan. Situ. Sangka baik dengan sangka buruk. Tetapi kalau di nombor 3 tu syak, dia dah 50-50 dah, 50-50. Yang paling teruk sekali dinamakan waham. Dia bukan syak lagi, dia terus ragu. Bukan ragu-ragu lagi, memang dah rendah dah. Jadi tak boleh walau 1% bab iman ni. Tapi kalau dalam bab fiqh, contoh
kita semua ni pergi musafir. Setiap daripada kita tak pernah tahu di manakah arah kiblat yang sebenar. Namun dengan ijtihad masing-masing, dengan satu keyakinan 100%. Ijtihad maknanya dia punya sangkaan yang kuat itu hak ni lah. Jadi masing-masing dengan ijtihad masing-masing bersemayang pada tempat masing. Ni tempat yang kita tak tahu kiblat dia. Kalau ada masjid ni takkanlah kita nak semayang kat belakang pula. Contoh macam tu ni, katalah pada pasir ke hutan ke dan sebagainya, tak ada tanda-tanda kalau kita pandai tengok dalam arah matahari dan sebagainya. Kalau itu masing-masing berijtihad, bukan syak maksud dia dengan zon tu yang tinggi, maka sah masing-masing. Kecuali lah ada orang di kalangan kita, contoh sahabat kita ni, dia pernah pergi tempat tu dan dia tahu tempat tu kan, jadi kita follow lah dia. Contoh. Tetapi bab akidah tu iman tak boleh, kena 100% ya yakin. Baik. Baik, ya. Percaya akan adanya, yakni wujudnya Allah. Nanti kita bahas dalam masuk bab wujud, maknanya adanya dalam erti kata haqiqatul wujud. Allah tu benar-benar wujud. Yakin satu kata. Yakin apa? Bahawa Allah itu benar-benar wujud, haqiqatul wujud. Serta membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dhabit catatan dia, termasuk rukun iman yang lain. Jangan kata percaya kepada Allah Ta'ala saja. Catatan dia apa? Yang dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk rukun iman yang lainnya. Yang mana? Nanti kita telusuri sama-sama. Percaya bukan saja kepada Allah, tapi malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya hari kemudian. Baik. Nanti dalam perbahasan kita seterusnya dia akan bahaskan. Sebab kitab kita ni asal muasalnya perbahasannya membahaskan semua rukun iman itu. Nanti dia akan tengok satu persatu. Bila kata percaya kepada Allah, ini pelajaran ketiga, nanti dia syarah. Kemudian seterusnya pelajaran keempat, dia bahas semua sifat 20 tersebut. Di situ. Baik, buat catatan juga dalam kitab kita. Sebenarnya nanti kita akan bahas juga pelajaran ketiga. Tak apa, sebab apa yang saya nak beritahu ni ada kat pelajaran ketiga. Perkara-perkara yang wajib diimani ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Boleh buat catatan, iaitu hadis riwayat Muslim, iaitu daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selesai. Artinya iman itu ialah kepercayaanmu kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan kepercayaanmu kepada qadar baik dan buruknya. Jadi daripada pelajaran yang kita fahami dalam pengajian tauhid ini, rukun iman yang kita pegang berapa perkara? 6 perkara itu berdasarkan daripada hadis ini. Hadis riwayat Muslim daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Tu yang kita tengok Berdasarkan hadis ini, maka tersusunlah rukun iman yang 6 perkara.
iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percayakan kitab-kitabnya, percayakan rasul-rasulnya, percayakan hari kemudian, percayakan qada dan juga qadar. Baik, dhabit kepada ataupun catatan kepada rukun iman ini, ulama sebutkan tidak dikatakan percaya, yakni yakin, boleh buat catat. Pada rukun iman yang 6 perkara tu boleh buat catat. Tidak dikatakan percaya ataupun yakin apabila tidak percaya yang lain sebagaimana ada di dalam rukun iman, kerana ianya membawa kepada keimanan kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. Jadi kan dekat kitab kita tulis berdasarkan hadis ini, nampak? Maka tersusunlah rukun iman yang 6 perkara. Kalau kita faham maksud rukun pun kita dah boleh faham apa yang saya sebutkan di sini. Kerana maksud rukun kita dah bahas, iaitu bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, tanpanya tiadalah perkara tersebut. Jadi bila sebut rukun iman ni, 6 perkara ni tidak boleh ditolak. Salah satu pun tak boleh ditolak. Jadi boleh buat catat bagi yang mencatat pada tersusunnya rukun iman yang 6 perkara tersebut. Catatan je, tidak akan dikatakan percaya apabila tidak percaya yang lainnya, yakni sebagaimana yang ada di dalam rukun iman. Maknanya hak 5 lah. Kalau dia kata percaya Allah, dia hak 5 dia tak percaya, tak dia kata beriman juga. Sebab apa? Sambung kerana ianya membawa kepada keimanan kepada Allah. Okey, kita bagi satu situation ataupun pemahaman mudah. Dia kata dia percaya kepada Allah tapi tak percaya kepada Rasulullah, tak dikata beriman. Atau dia kata dia percaya kepada Allah tapi tak percaya kepada kitab Allah, tak dikatakan beriman. Sebab tadi kita sebut poin, apa dia poin tadi? Kerana rukun iman yang lain tu membawa kepada kepercayaan kepada Allah. Boleh ya? Baik, itu secara ringkas. Kenapa kita baca ringkas? Sebab kitab ni memang bahas hak ni dah 6. Nanti kita akan kita sebut sebagai dalami bersama. Boleh ya? Baik. Sebagaimana contoh, kita nak faham dalami bersama, kita pergi ke depan jauh sikit. Sad. Muka surat 46. Ni kita akan belajar. Ini kita tak pastilah 2000 berapa, 2024 ke 2023 ke, tak apalah kan. Cuma kita macam ni kita buat. Nanti kita kat tengah-tengah kita nak kena patah balik ke belakang, kita patah balik. Maksudnya ulang kaji. Yang ni maksudnya ke depan kita foresee apa benda kita nak belajar. Percaya kepada qada dan juga qadar. Tu. Jadi ini termasuk rukun iman kita. Apa maksud qada dan qadar? Tu muka surat 46 tu terjawab. Sebab tu saya pesan, kalau ajah yang buku besar, buku besar, cari pelajaran ke-21. Buku kecil ni 46 lah muka surat. Dia isi dia sama, muka surat berbeza kerana ada yang cetakan besar. Ajah cari pelajaran ke-21. Tajuk dia pelajaran 21. Maknanya Hajah punya buku mungkin muka surat 40 ke macam tu. Sebab ni buku kecil, ya. 21. 21. Pelajaran ke-21, muka surat 21. Baik. Jumpa dah. Percayakan qada dan qadar. Ada tak? Pasal buku besar lain, buku kecil lain. Maksud lain tu muka surat dia. Ya. Tu.
Jadi takkan jauh beza dia buku surat dia tu. Saya jangkakan 2-3 buku surat je dia beza. Ya, dia mesti tak jauh beza sangat. Boleh siapa ada kitab besar lagi? Yang kecil macam ni lah, kitab kecil lah. Isi sama, ya, isi sama. Jadi maksud tujuan saya ni ke depan kan, nak bagi tahu ni yang kita nak belajar ni daripada rukun iman percaya kepada Allah sampai ke bawah tu ada terkandung dalam kitab kita. Senang-senang boleh rajin-rajin, sebab kitab ni bukan tinggal kat sini kan, bawa balik rumah kan. Baca-baca kalau ada tanya-tanya buat question mark, nanti boleh tanya ke apa macam. Apa makna qada? Berlaku sesuatu menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Makna dah sudah ketetapan dah. Allah dah tetap. Maksud tetap tu makna apa? Tak berubah dah. Cuma bila nanti kita belajar lebih lanjut, ada qada mubram dengan muallaq. Nantilah kita just hari ni bagi yang ringan dan ringkas dulu. Cuma hakikat nak faham begini, takdir itu sudah tetap sejak azali. Apa makna sejak azali? Sebelum penciptaan makhluk yang pertama. Bila tercipta makhluk yang pertama, ada satu riwayat kata Nabi Muhammad SAW, ada riwayat kata qalam. Ala kulli hal, bila cipta makhluk pertama, azali sudah tiada. Itu waktu dinamakan waktu imkan. Baik. Jadi telah pun tetap kak hari ini kita nak bertemu berapa orang, pukul berapa, pakai baju apa, begini begitu, telah pun Allah tetapkan. Tetapi qadar ni apa tengok? Ketetapan Allah Ta'ala atas sesuatu perkara sebelum perkara itu berlaku. Maknanya bahasa nak faham, perlaksanaan terhadap qada yang telah Allah tetapkan. Perlaksanaan terhadap qada yang Allah telah tetapkan. Hari ni berapa? Selasa keempat ya. Selasa keempat, besok Rabu keempat. Cepat sungguh perjalanan 2022 ni. Betul-betul 2 bulan ni rasa macam 2 minggu sahaja. Allah. Padahal macam-macam benda berlaku 2 bulan, tapi terasa cepat. Ini kita tak boleh nafi. Akhirul zaman, masa setahun rasa macam sebulan. Sebulan rasa macam seminggu. Seminggu rasa macam sehari. Tu. Tak percaya, tunggu Selasa lagi. Tu. Betul. Padahal dulu ketika kita di sekolah 5 tahun, 6 tahun darjah 1 sampai darjah 6, terasa 6 tahun je. Terasa 6 tahun tu. Kalaulah kita tak pergi sampai tingkatan 6, tingkatan 5 saja, 5 tahun tu terasa. Tingkatan 1, tingkatan 5. 5 tahun solid tu terasa. Itulah akhirul zaman, masa tu telah pun diangkat keberkatannya menuju kiamat sa'ah. Baik, boleh faham ya? Ini kitab kita. Tujuan saya suruh flip ke belakang lah, ke depan, tengah nanti tu, sebab nanti kita nak ulang kaji bersama. Sebab tu bila catatan ibu-ibu tu nanti akan membantu. Contoh saya cakap makna mukallaf, tak payah ulang dah, pasal dah catat. Makna rukun, tak payah nak ulang dah, pasal dah catat. Jadi bila kita, ni cara kita bersistem tu, makna nanti kita dah ingat sendiri dah. Cikgu faham lah, dia cikgu puluh-puluh tahun. Dia boleh ajar tak ada kitab tu. Begitulah. Baik. Seterusnya, pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Jadi kitab kita ni berdasarkan tadi rukun iman itu. Syarahan dia. Baik, kita tengok. Percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah dan meyakini dengan hati bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Lepas tu kita dah bahas tadi, bila maksud percaya itu, iman itu maksudnya percaya. Bahasa Arab tu maknanya percaya. Kepercayaan tu merangkumi apa? Mengaku dengan lidah. Buat catatan pada lidah tu, bagi yang mampu. Tulis tak? Pada lidah tu tulis
bagi yang mampu. Akak dah ada kitab belum? Ada lagi tak kitab? Tak ada dah? Tak apa. Ya. Baik. Tak apa. Tulis dulu lah. Baik. Jadi siapa yang ada kitab, yang belum ada kitab tak apa, just catat dulu. Jadi mengaku dengan lidah, buat catatan, bagi yang mampu. Sebab apa? Ada orang yang bisu. Bisu tak boleh lah nak mengucap. Sambung. Dan meyakini. Dia orang bisu macam mana nak mengucap? Isyarat. Dengan isyarat. Bila buat macam ni bukan kata Tuhan tu kat langit tak. Allah tu Esa, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Tu maksud dia. Dia ada perbahasan mengenai orang bisu ni. Itu bab syahadah lah. Kalau dalam bab Fatihah, kalau dia ni Islam, dia ada dua perbahasan. Fatihah lah maksudnya rukun qauli, rukun yang kita kena baca dalam sembahyang. Kalau dia daripada baby, daripada kecil dia bisu, maka tak wajib dia nak buatkan isyarat tu. Isyarat bergerak bibir tu. Tu tak syarat. Tapi kalau dia bisu lewat sikit dan dia tahu, kena menggerakkan bibir tersebut. Itu dalam fiqh lah bab orang bisu. Dan meyakini dengan hati. Kenapa dengan hati? Kerana ada orang yang dia mengucap sahaja di lidah tetapi tidak beriman di hati, wa iyazbillah, tu munafik. Begitu. Sebab itu bila dia tuturkan tu dengan hatinya sekali, membenarkan. Itulah Abdullah bin Ubay, ketua munafik di Madinah, dia mengucap tetapi tidak beriman di dalam hati dia. Tidak beriman dalam hatinya. Tambah sikit lagi, kalau dalam kitab kita tu dia tak tulis, dan mempraktikkan dengan perbuatan. Dalam kitab kita tak ada. Tambah dan meyakini dengan hati, kemudian kita tambah serta. Serta tu boleh buat tambahan lah, tambahan dalam kitab, serta membenarkan dengan perbuatan. Boleh Jadi tambahan. Itu saya sebutkan bila kita mengaji kitab ni dengan guru, kok ada tambahan ke, pengurangan ke, silap eja ke, apa benda ke, kita perbaiki. Tu. Sebab apa dipraktikkan dengan perbuatan? Ni kita dengar dulu, tak payah tulis. Dah tulis saya sebut tadi. Okey. Kita faham di sini. Kenapa dikatakan iman ini ataupun percaya kepada Allah ni, maksud dia pengakuan di lidah, meyakini, yakni membenarkan dengan hati, dan dipraktikkan dengan perbuatan. Sebab ada hadis. Ni poin yang kita nak sebut. Sebab Nabi dah sebut. Nabi sebut al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa i'malun bil arkani. Iman itu mengaku dengan lidah, membenar dengan hati, beramal dengan anggota. Makna praktik ni kita guna bahasa lah. Sama je, beramal praktik tu sama lah. Maknanya iman itu boleh buat catatan bagi yang mencatat, terjemahan Melayu dia, iman itu ialah mengaku dengan lidah, membenar dengan hati, dan beramal dengan anggota. Saya ulang Iman itu, al-imanu iqrarun bil lisan, iman itu ialah mengaku dengan lidah, lisan, wa tasdiqun bil qalbi,
dan membenarkan dengan hati, wa i'malun bil arkani, dan beramal dengan anggota. Subhanallah. Baik, kita dengar apa kata ulama mengenai perkara begini. Ya, dah tulis semua kata dah, baru saya sambung syarah dia. Boleh Ya. Boleh saya sambung Baik, jadi kita faham iman itu di hati, peranan hati, tak ada siapa ketahui kecuali diri sendiri. Dan hakikatnya Allah lah, tak ada yang tersembunyi. Cuma ulama kata, namun dapat diketahui orang, diketahui oleh orang lah, melalui bukti-bukti dan amalan. Sebab itu iman itu sendiri tak pernah bersekongkol, tidak pernah berkompromi dengan maksiat atau kejahatan yang dilakukan. Sebab begini kena faham, iman itu bertambah dengan amal ketaatan. Boleh buat catat, iman itu bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan kejahatan atau maksiat yang dilakukan. Saya ulang iman itu bertambah dengan amal ketaatan, manakala berkurang dengan amalan maksiat dan kejahatan. Itu kata iman yazid wa yankus. Iman tu bertambah dan berkurang. Jadi itu kategori siapa ya ibu-ibu? Kategori manusia kita. Kita manusia biasa. Manusia jin mukallaf. Iman yang naik dan turun itu iman manusia. Iman para malaikat macam mana? Tetap, tak berubah. Dia taat saja, maksiat tak ada. Jadi kita ni taat dengan maksiat ada, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal tu mana? Buatlah. Patah kata tak boleh tinggal, buatlah. Bukan begitu makna kata tak terlepas. Bukan kata suruh buat, tak terlepas tu maksud saya. Tapi para malaikat tak ada yang tak ada yang dia tak ada maksiat sama sekali. Imannya tetap. Manakala iman para nabi rasul meningkat, tak ada turun. Boleh buat catat di situ. Iman kita manusia turun naik. Iman malaikat tetap. Iman para nabi rasul naik dan juga naik. Tak ada turun. Para nabi, para rasul. Hari ini saja poin yang kita sebutkan ini, itulah mutiara-mutiara ilmu yang kita nak faham daripada kitab yang kita pelajari ini. Iman itu apa, maksud dia dari sudut bahasa, dari sudut syarak, apakah pembahagian dia, rukun dia, kita dah bagi tahu. Daripada 6 rukun iman ini, semualah yang termasuk yang dibahas dalam kitab kita. Sekarang kita masuk percaya kepada Allah. Bila sebut percaya kepada Allah tu, makna tu yakin 100%. Tak boleh kata iya ke, ada ke, tak boleh. Bahaya. Jangan main-main. Jadi apa yang dikatakan percaya kepada Allah? Mengaku dengan lidah, bagi yang mampu. Nampak tak? Ni cara kita pengajian kita. Memanglah nampak macam lambat sikit bergerak, tapi kita nak faham tu yang penting. So akan adanya waktu, time, point yang akan kita ke depan atau kita akan ke belakang balik, nak refresh balik, dan juga kita nak foresee apa yang kita nak belajar. Baik. Kemudian meyakini dengan hati, kita dah bahas. Sebab benda hatinya hanya diri sendiri dan Allah saja yang tahu hakikatnya. Justru sebab apa ditekankan oleh ulama berdasarkan hadis ni? Sebab bila dia tidak beriman langsung dalam hatinya, makna munafik, wa iyazubillah, itu kerak dalam neraka dah. Dia paling bawah sekali. Dia paling bawah sekali. Kalau kita ngaji dalam bab neraka tu, dia ada paling bawah, dia memang duduk bawah sekali. Begitu. Wa iyazubillah. Iblis pun duduk tingkat 4. Baik. Orang Yahudi Nasara pun atas lagi. Pasal apa ulama kata begini? Yang ni kita minta jauhlah daripada Allah, minta sungguh-sungguh daripada Allah. Sebab di dunia dia cuba tipu Allah Ta'ala.
Cuba tipu Allah dengan keislaman, keimanannya, sedangkan tidak. Dan juga tipu orang lain. Jadi kita minta jauh lah daripada munafik itu. Baik. Dia Islam fi zahri, kafir fi qalbi. Dia pada zahirnya Islam, hatinya kafir, wa iyazubillah. Baik. Sebab tu ulama kata, berdasarkan hadis ni, wa i'malun bil arkan, iaitu dia beriman, dia beramal dengan anggotanya, dia praktik. Tak di situ. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok kitab kita. Percaya kepada Allah ialah mengaku dengan lidah selesai dan meyakini dengan hati. Ada tambahan tadi apa? Serta dengan perbuatan. Baik. Bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam dan segala isinya. Kita dah pernah bahas apa makna alam. Selain daripada Allah, ma siwallah, selain daripada Allah itu adalah alam dan segala isinya. Allah yang menjadikan. Tu. Apa dalil? Ada tak? Buka muka surat ni. Kita ke depan sikit. Kita tak masuk lagi, tapi tak apa. Muka surat 15. Tapi kalau kitab besar, cuba cari pelajaran ke-8. Maksudnya kalau buku kecil 15, buku besar kuranglah daripada 15 tu. Jangan cari 15 ke atas. Cari 12 ke, 13 ke. Ya. Mesti bawah daripada 15. Pelajaran yang ke-8. Dalil bagi sifat kudrah. Nanti kita belajar, iaitu buku besar, buku kecil. Siapa yang dah ada, kita dah tengok, boleh tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Yang berkuasa samalah dengan menjadikan alam ini. Buat tambahan lagi catatan, pada buka baliklah muka surat 5 tu, pelajaran ketiga. Buat catatan, ada tak dalil lain? Buat catatan, iaitu surah Ali Imran ayat 189 ya. Ali Imran 189. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. 189 Ali Imran. Apa makna ayat dia? Boleh buat catatan bagi yang mencatat, nanti boleh rujuk balik dalam Quran. Dan bagi Allah, walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah yang memiliki langit dan bumi. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Saya ulang. Dan bagi Allah Ta'ala yang memiliki langit dan bumi, dan Allah Ta'ala yang Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kenapa saya bagi tahu ayat Al-Quran ni? Contoh nanti ibu-ibu mengajar balik kitab ni, Kak Su yang lain-lain, tengok saya sebut percaya kepada Allah. Apa catatan kita? Percaya tu makna yakin 100%. Ni makna sistem tu. Ibu-ibu walaupun suri rumah, bekerja, kenapa, tapi bila kita ada pengajian begini bersungguh-sungguh, ada catatan, boleh manfaatkan ilmu ni kepada Allah. Ialah mengaku dengan lidah. Tadi saya sebut lidah tu bagi yang mampu. Sebab tu saya sebutkan tadi. Dan meyakini dengan hati. Sebab apa? Kalau tak yakin dalam hati, tak beriman, makna munafik, wa iyazubillah. Itu poin dia, bahawa Allah itu Tuhan yang sebenarnya, yang menjadikan alam.
Alam apa makna saya sebut tadi? Masih wallah, selain daripada Allah dan segala isinya. Tu. Jadi saya sebutkan tadi, semua phrase ini ada tak dalil dalam Quran? Tadi saya sebutkan. Ayat yang tadi kita cek dekat sifat kudrah, dan juga saya bagi tambahan ayat 189 Ali Imran, dan bagi Allah yang memiliki langit dan bumi. Kalau kita perasan di dalam Al-Quran selalu sebut as-samawat itu jamak, dengan al-ard itu mufrad. Kenapa? Ulama tafsir sebut begini, kerana bila sebut langit itu disebut jamak, plural, tetapi kalau disebut al-ard itu singular. Apa bahasa Melayu dia singular? Tak, dia ada kot. Adalah. Kalau plural tu, kalau Arab dia jamak. Kalau ingat balik, cikgu ingatkan saya balik. Lama tinggal sekolah dah, 1997. Jadi singular dengan plural itu. Jadi kenapa tanah tu, bumi tu dikatakan disebut singular saja, mufrad saja, sedangkan langit disebut dengan lafaz jamak? Ulama kata kerana antara lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langit-langit ni, lapisan langit itu setiapnya memberikan manfaat. Tapi kalau di lapisan bumi itu satu lapisan saja, tengah-tengah tu kita pun mengaji dah, apa ada api saja, kerak saja. Boleh faham tu antara lain. Sambung Tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dialah yakni Allah sahaja yang wajib dan berhak disembah oleh makhluknya, tak ada lain. Kita pernah bahas dalam kuliah, kita akan baca sikit sampai ke bawah, nanti kita explain. Dengan itu kewajiban yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf ialah mengenal Allah. Hak tu first sekali. Kewajiban yang pertama adalah mengenal Allah. Kewajiban yang pertama bagi setiap orang mukallaf. Siapa ingat maksud mukallaf? Ya. Lagi terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. Ciri-cirinya ada 4. 2 yang muktamad, tak ada khilaf, aqil dan baligh, berakal dan cukup umur. Nombor 3 dan nombor 4 sampai seruan dakwah Nabi Muhammad SAW ataupun Islam. Yang keempat, sempurna panca indera, yakni tidak buta dan tidak pekak sekaligus. Baik. Dalil dalam bab mukallaf ini ada beberapa ayat Al-Quran, pernah kita bahas. Nanti saya bagi tambahan ayat Quran yang lain, iaitu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya saja untuk beribadah kepada aku. Juga disebut sebagai mengenal akan aku. Liya'budun bermakna liya'rifun, kenal, ma'rifah. Yang kedua iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah Ta'ala berarti seseorang hambanya melainkan yang dia mampu. Kalau dia gila, dia tak payah semayang. Kalau kita suruh dia semayang juga, kita yang gila. Gitu. Boleh faham Sebab dia tak wajib bagi dia. Itu satu contoh. Boleh buat tambahan. Iaitu di dalam surah Ar-Rahman. Biasa kita baca ayat ni, ulang-ulang kali dah ayat ni, tapi sebenarnya khitab kepada siapa? Bila kita ayat daripada bermula banyak kali disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, bermula pada ayat yang 13, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan. Okey. Itu semua kita dah hafal. Kena buat kurungan. Ayat itu ada kurungannya. Wahai jin dan manusia. Tu. Wahai jin dan juga manusia.
Ayat ini bukan kita nak tuju ke orang minta maaf saya sebut buat papan tanda lah, buat billboard tu pernah berlaku satu ketika dahulu. Apa ayat tu sebenar tuju pada semua, jangan tuju ke orang, tuju ke kita juga. Kalau faham maksud saya ni boleh faham. Sebab bila digunakan ayat itu untuk kepentingan untuk seolah-olah tunjuk kepada orang, sedangkan dia wahai umat manusia dan jin, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu nikmat yang Allah Ta'ala, mana satu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu yang hendak kamu dustakan, in bracket, wahai umat manusia dan jin. Tu. Yang kedua, iaitu ayat sanafrugh lakum ayyuhas saqalan. Yang ni Ar-Rahman juga, tapi 31. Sebenarnya kita nak mengaji ni tak susah pun kalau kita ingat, ini kita tutup terbalikkan. Tadi surah Ar-Rahman ayat 13, ini surah Ar-Rahman ayat 31. It's just the matter of kita nak guna otak kita ni, bukan jadi otak kita jadi terbalik dah. Makna nak susun ilmu tu, ada tak kaedah nak ingat? Kan? Kadang-kadang kita tengok, orang ni dia boleh ingat muka surat berapa, dia ada kaedah dia. Tapi ustaz, saya punya RAM dah slow. Tak apa, RAM slow boleh makan kismis. Saya ada bawa kismis, tak ada nak bawa keluar lah kereta. Contoh. Maksud nak bagi tahu, jadi ada kaedah yang memudahkan kita nak mengingat. Tadi saya sebut tadi surah Ar-Rahman ayat 13 tak? Betul. Dan ayat ini juga menjadi dalil bagi mukallaf saya sebutkan tadi, iaitu Ar-Rahman juga tetapi 31. Kalau berbetulan tu makna kita boleh ingat, ya. Contoh macam kita kadang-kadang macam nak cari blur-blur sikit lah. Contoh, apa dalil bagi wahdaniyah Oh ya, Qul huwallahu ahad. Satu ayat, satulah. Kita tak ingat ayat berapa, kita kira lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil Allah Ta'ala tak sama makhluk pada surah Al-Ikhlas ayat keempat. Tak apalah. Macam kita dulu-dulu pun 2 kali 3 macam mana? Mana 3 tambah 3 jadi 6. Betul? Macam itulah. Dia pergi balik, tapi jumpa. Betul tak? Ni pimai tak jumpa. Tak jumpa tu masalah. Boleh kembali. Jadi itu ayat yang menjadi dalil. Okey, tulis maknanya baru kita faham. Sanawruk lakum ayyuhas saqalan. Makna boleh kita faham, baru kita faham. Tulis tulis. Kami hanya akan mengira. Ini makna Ar-Rahman 31. Kami hanya akan mengira hitungan dan balasan amal kamu pada hari kiamat, wahai jin dan manusia. Main-main. Sanawruk lakum ayyuhas saqalan. Kami, yakni Allah Ta'ala, hanya akan mengira hitungan dan balasan amal kamu pada hari kiamat. Kepada siapa ni? Wahai jin, wahai manusia. Jadi mukallaf. Jadi jangan kata, apa poin yang kita nak faham di sini? Bila ni kita mukallaf, termasuk dalam manusia, bukan jin lah. Okey. Manusia dia berakal dengan baligh. Itu menjadi syarat. Kalau jin macam mana? Jin tak payah tunggu baligh, dia lahir je mukallaf dah. Gitu. Tu. Siapa tengok cerita P. Ramlee pun dia faham lah kot tu. Tu. Pandai P. Ramlee ni, masya-Allah. Tu kira baby tu. Kan baby. Dia faham tu. Masya-Allah, tabarakallah. Tu. Bukan lawak-lawak tu. Tu. Baik. Sebab dia kata apa? Teman nak main. Mana apa? Sebaya yang main. Allah. Dengan itu kewajipan yang pertama di atas setiap orang yang mukallaf, dah selesai kita bahas, iaitu mengenal Allah. Ada dalil tak tu?
sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Tu. Cuma boleh buat catatan sikit bagi tambahan ilmu kita dalam ilmu fiqh, ya. Kalau umur baligh maksimum mazhab kita Syafi'i 15 tahun. Kita dah bahas, ya. Seawal 9 tahun, betul? Maksimum 15 ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Mazhab Malik 18. Tapi kita pegang mazhab kita 15 dah, kita dah standby dah. Saya sikit tak dengar. Yes, automatically. Sama ada satu orang perempuan ataupun lelaki. Selalu saya bagi percontohan macam ni. Saya tak kata anak kita dah, saya turun nenek ngatuk terus. Seorang nenek yang kata, ustaz, saya tak pernah keluar walau setitik haid pun. Saya kira tak balik ke pasal tak keluar haid langsung. Ataupun satu orang atuk, dia kata saya tak pernah keluar walau setitik mani pun. Dia kata umur berapa dah tu? 70. Atuk dah balik masa umur 15 tahun hijrah tu. Ataupun nenek dah balik maksimum umur 15 tahun hijrah ikut kalender hijrah. Tadi saya sebutkan tu untuk tambahan ilmu saja. Kita pegang mazhab kita Syafi'i. Yang pasal yang suara pecah, Ustaz. Kalau lelaki suara dah pecah pada dia antara lain tu, antara lain minta maaf sebutlah, ya. Kalau kita belajar biologi tu adalah ciri-ciri je, suara pecah, pertumbuhan payudara ke bagi perempuan, bulu ari-ari dan sebagainya. Tetapi tiga ni dalam fiqh, iaitu keluar mani bagi lelaki maupun perempuan, sama ada ihtilam, mimpi ataupun cara lain, seawal 9 tahun hijrah. Yang untuk orang perempuan juga haid seawal 9 tahun hijrah. Dan untuk lelaki perempuan bila capai umur genap 15 tahun ikut kalender hijrah. Tu tiga ciri yang utama. Pegang hak tiga ni. Keadaan tiga ni. Umur dan juga apa yang berlaku. Maknanya ada yang berlaku pada lelaki maupun perempuan, ada yang berlaku pada perempuan saja. Kalau perempuan saja haid lah. Kalau keluar mani itu untuk lelaki dan perempuan. Manakala umur tu sampai umur dia, batasan umurnya, maka balighlah ia pada ikut kalender hijrah 15 tahun. Boleh kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni pentinglah ibu-ibu, ni penting sekali, ya. Sebelum kita tamatkan kuliah kita pada hari ini penting. Esok kita sambung dengan izin Allah. Apabila kita diwajibkan untuk mengenal dan meyakini, percaya bahawa Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kewajiban kita yang pertama berdasarkan ayat Quran ini, maka perlu kita fahami satu perkara, iaitu bila mana kita sebutkan la ilaha illallah, yang kita nafikan ini bukanlah apa yang disembah. Bagi yang baru saya minta perhatian, mungkin yang dah biasa dengar, dia dah mendengar dah huraian yang kita telah huraikan, ya. Jadi apabila sebut la ilaha illallah, kita tuturkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Yang dinafikan kan ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Yang kita nafikan itu, saya ringkaskan untuk pemahaman bersama, iaitu bukanlah seumpama yang difikirkan atau diucapkan ataupun dibayangkan oleh kebanyakan daripada kita, iaitu menafikan berhala, menafikan patung, menafikan apa jua yang mereka sembah, yang mereka kata Tuhan, kerana semuanya itu bukannya Tuhan. Baik, bila kita faham di sini, okey. Bila kita memahami maksud, ya, ataupun makna, contoh Allah, ya,
Allah, kalau kita belajar dalam tauhid, nama yang paling agung bagi Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu poin dia, bersifat dengan sifat ketuhanan. Segala yang mereka sembah itu, imam pokok ke, busut ke, patung ke, apa jua, matahari, apa jua yang mereka sembah, semuanya itu tidak bersifat dengan sifat ketuhanan sama sekali. Sebab apa ciri bersifat dengan sifat ketuhanan? Iaitu Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Itu yang pertama kak. Nombor dua, dan maha suci Tuhan daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi yang kita nafikan, justru apa yang kita nafikan? Yakni adanya Tuhan yang sama zatnya dengan Allah, sama sifatnya dengan Allah, sama perbuatannya dengan Allah. Ada orang tanya, kalau benda tu tak ada, kita nak nafikan buat apa? Maksudnya dalam hati kita ni tak ada, memang tak ada. Tak ada yang kita nafikan itu, memang tak ada. Memang tak ada yang kita nafikan itu. Maksudnya makna meyakini benar-benar dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada seumpama, tak ada setara. Yang tadi yang orang mengatakan sedemikian begini itu semua bukannya tu Tuhan yang untuk dinafi, cuma hanya sembahan sahaja. Yang dinafikan adanya Tuhan yang sama zat, sifat dan perbuatan. Dan insya-Allah nanti kita akan bahas pada esok ya, sambil kita tengok pelajaran yang seterusnya mengenal Allah. Mengenal Allah tu ada dua bahagian. Ada dua bahagiannya, iaitu secara umum dan secara khusus. Secara ringkas dan secara panjang lebar dengan perbahasan ulama mengenai dalilnya, ada perbincangan yang luas. Cuma pada pagi ini yang kita nak fahami, yang kita nak jelas, bila kita sebut la ilaha illallah, yang kita nafikan tadi adanya Tuhan yang sama zat, sifat dan perbuatan dengan Allah. Perbahasan yang tuntas kalau kita nak faham nanti bila masuk bab mukhalafatuhu lil hawadith. Tak adanya yang sama dengan Allah dari sudut zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, walau 1%, walau banyak peratus, apatah lagi 100%. Ada perbahasannya nanti insya-Allah. Cuma kita pergi satu-satu insya-Allah. Dengan izin Allah kita akan faham. Dengan izin Allah, jangan risau. Kita along the way ni, kita yang penting ada tengok juga ulang kaji. Ada yang mungkin kita ada question mark dan sebagainya, just tandakan ya. Insya-Allah mengenal Allah, erti mengenal Allah ialah mengenal sifat-sifat yang wajib dan mustahil dan yang harus pada haknya Allah Ta'ala. Kita akan bahas pada kuliah yang besok dengan izin Allah. Besok kira gantilah ya, kuliah ganti kan. Baik, insya-Allah. Ini bulan Rajab dah masuk separuh ya. Sya'ban, moga-moga Allah Ta'ala, kata para alim ulama salafun soleh, barang siapa yang menjaga kemuliaan kehormatan bulan Rajab, Allah akan beri dia Allah akan bagi dia taufik untuk jaga kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi sekarang ni kita jaga. Dan barang siapa yang jaga kemuliaan bulan Sya'ban, bulan Rajab dikenali sebagai bulan solat. Kerana apa dia? Kerana solat itu diturunkan titah perintahnya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bulan Syaban juga nanti kita jumpa panjang umur bulan depan, esok insya-Allah. Bulan depan nanti Syaban, iaitu bulan solawat. Sebab apa digelar bulan solawat? Sebabnya siapa tahu? Ya. Siapa agak-agak ada jawapan? Bagi hadiah kek lah, percuma betul satu. Jadi sebabnya adalah ni, kita ingat lagi kalau saya tanya soalan tak dapat hadiah lagi lah, soalan yang sama lah. Jadi jawapan dia kerana ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, surah Al-Ahzab ayat 56 tu diturunkan pada bulan Syaban. Dan bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Quran. Ni nuzulul
17 Ramadan. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada besok dengan izin Allah. Seorang yang tak ada kitab lagi. Baik, insya-Allah besok kita bawa, besok dengan izin Allah. Kalau tak ada apa haran, saya bawa insya-Allah. Saya cek beli kat rumah dulu ada ke tak. Jadi insya-Allah bertemu lagi dengan izin Allah. Tanda mana kita berhenti mengenal Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal afin wal afiyah wa la tahtim alaina ya Allah bisul khatimah. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.